Ya Allah, pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama bersolat, dan insya-Allah kita akan berkongsi satu dua perkara yang mudah-mudahan dapat dijadikan manfaat yang baik kepada kita semua insya-Allah. Di mana pada malam ini saya tidak menyambung kupasan dalam surah Al-Baqarah seperti mana biasa, kerana masa kita pun terhad lebih pendek daripada kuliah maghrib yang biasa kita, kuliah subuh yang biasa saya sampaikan. Jadi pada hari ini sebagai tazkirah, sebagai tazkirah kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, saya insya-Allah menggunakan masa yang diberikan untuk menyentuh berkaitan dengan bulan Ramadan juga. Dan saya percaya setiap malam dan banyak kupasan-kupasan yang telah kita dengar berkaitan dengan bulan Ramadan, berbagai-bagai sudut telah kita dengar berkaitan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan tazkirah, mudah-mudahan peringatan yang kita dengar itu akan dapat memberi manfaat kepada kita. Pertama sekali ingin juga saya membetulkan sedikit kesilapan ataupun kekeliruan. Setengah-setengah orang dia mengatakan bahawa bulan Ramadan ni afdalnya beribadat. Jadi tidak perlu ada macam tazkirah ke pengajaran ke apa, sebab kita tumpukan kepada sembahyang, baca Quran, berzikir, dan pelajaran ini kita tunda dan diambil daripada, saya tak tahu sejauh mana kesahihannya, tapi dikatakan bahawa para ulama zaman dahulu, antaranya Imam Syafi'i sendiri, telah membatalkan kuliah dia lah pada bulan Ramadan dan menumpukan kepada ibadat. Kita boleh terima sebenarnya hujah pandangan tersebut pada rasanya ada benarnya dari satu sudut, tetapi dari satu sudut yang lain kurang tepat. Dari sudut contohnya, kalau zaman dulu yang ulama berhenti itu, dia bukannya tazkirah sebenarnya, yang dia berhenti itu dia mengajar. Mengajar ni macam kita di sekolah, macam kita di universiti tu, iaitu kita bermula daripada pagi sampai zuhur macam tu kan. Masa time saya belajar dulu, pagi belajar sekolah kan, bermula daripada 7.30 sampai pukul 2. Yang petang tu pula kita pergi belajar dengan guru-guru di yang ada di sekitar Bandar Kuala Terengganu masa saya tahun 80-an dulu kan. Tuan Guru Haji Abdul Rahman antara tuan guru yang terkenal, dan pada masa tu lama saya belajar dengan dia. Bila kita belajar mula daripada balik sekolah, makan-makan, berehat setengah jam, sebelum asar kita dah belajar lah. Lebih kurang pukul 3.30 tu kita belajar sampai maghrib. Maghrib saya kayuh basikal balik ke hostel, makan-makan, sebab makan ada di hostel. Lepas tu kemudian kayuh basikal balik, pergi semayang maghrib. Lepas maghrib sampai pukul 10 belajar. Itu kalau berhenti bulan Ramadan patutlah. Tapi kalau sudah ada tazkirah 15 minit pun nak berhenti, saya rasa itu tak bukan nama pelajaran, dia panggil tazkirah, dia panggil. Dua benda yang berbeza ya. Jadi jangan kita rasa benda tu samalah. Tazkirah ni ringan saja sebenarnya. Dan tajuk saya ataupun tumpuan yang saya nak berikan pada hari ini, saya rasa lebih kurang juga dengan penceramah yang lain, cuma ada sedikit mungkin tambahan ataupun peringatan, iaitu berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat yang terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini walaupun pendek tetapi banyak benda boleh kupas. Antaranya ialah ayat ini dia tujukan kepada wahai orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat ini sebenarnya
Tuhan kata kutiba alaikumusiyam. Kutiba dia berasal dari perkataan kataba. Kataba maknanya menulis. Kutiba telah ditulis. Telah ditulis ke atas kamu berpuasa. Seluruh ulama Islam menganggap bahawa gaya bahasa telah ditulis ke atas kamu ni, maksud dia ialah wajib. Telah diwajibkan kepada Tuhan. Tak kata wajib, Tuhan kata telah tertulis ke atas kamu. Tapi semua ulama Islam mengatakan bahawa maksud daripada telah tertulis ke atas kamu tu ialah telah diwajibkan ke atas kamu. Maknanya puasa bulan Ramadan ni adalah satu yang wajib dan dimasukkan sebagai dalam rukun Islam. Ya, antara tuntutan yang utama dalam Islam ni ialah berpuasa pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Dan siam ni pula pada asalnya dia bermaksud menahan. Menahan apa saja maksud dia siam. Sebab itu dalam Al-Quran ada menggunakan perkataan siam tetapi merujuk kepada tidak mahu bercakap. Inni nazartu laka macam mana ayat? Inni nazartu laka ma fi batni muharrama walan ukallimal yawma insiya. Ni Maryam kan, mak Nabi Isa, dia kata aku bernazar kepada engkau dengan apa yang ada di dalam perut ini dengan siam. Oleh itu aku tidak akan bercakap dengan sesiapa. Maknanya siam dia tu ialah menahan daripada bercakap. Sebab apa pula menahan daripada bercakap? Sebahagian ulama, sebahagian benda ni agak boleh ditafsirkan dengan banyak tafsiran. Tetapi sebahagian ulama mengatakan bahawa inilah yang menunjukkan bahawa syariat zaman dahulu menahan diri ni bukan semestinya menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi dalam syariat mereka berkemungkinan besar melalui ayat tadi itu berkemungkinan maksud menahan diri itu menahan diri dari bercakap. Maknanya puasa zaman dulu tak boleh cakap. Sesuai lah untuk dengan zaman dulu, orang tak berapa ramai. Kalau zaman kita ni tak boleh cakap, batal habis puasa kan. Baru pukul 10 orang telefon, sudah kelabah kan, jawab batal puasa. Nyanya. Tapi sebab itulah kita kata menahan diri dari makan, minum dan melakukan hubungan jenis adalah 3 perkara yang memang sepakat semua ulama, dipanggil ijma' ulama dalam Islam ni, membatalkan puasa. Saum menahan di situ, menahan dari makan, minum dan melakukan hubungan jenis. Tidak dinafikan lah. Sebab tu kalau kita belajar fiqh, ta'rif puasa bukan tu, bukan menahan diri dari makan, minum dan melakukan hubungan jenis. Sebab dalam mazhab Syafi'i, perkara yang membatalkan puasa ni bukan tu saja, masuk air dalam rongga pun batal. Jadi sebab itu ta'rif puasa dalam mazhab Syafi'i ialah menahan dari melakukan perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak apalah, tapi perkara itu tidak disepakati masuk air dalam rongga apa semua. Tapi yang disepakati ialah menahan makan, minum dan melakukan persetubuhan. 3 ni memang tak ada mazhab. Dia satu pandangan saja. Ya. Itu perkara saum, perkara yang nak ditahan dalam berpuasa ni ialah benda tu yang asas ya. Jadi Tuhan kata telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu ni, dia ada juga unsur istiltaf. Istiltaf ialah unsur mengambil hati kat sini, unsur lembut, unsur memujuk. Sebab apa? Berkemungkinan juga tafsiran ni dia ada ulama setuju dengan ada ulama tak setuju lah kan. Sebab Tuhan kata seperti mana telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Jadi sebab apa dia kata seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu?
juga mempunyai isyarat bahawa Tuhan macam menggunakan gaya uslub memujuk, sebab puasa ni dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Sebab puasa ni dia punya ibadat ni agak berat. Kalau kita kata sembahyang tak berat. 3 rakaat maghrib berat apa? Kan? 4 rakaat isyak tak berat. Tapi kalau puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, berat tu. Tak ada berat ustaz, saya puasa. Betul lah, kita tak berat sebab kita nak mari surau naik motor, naik kereta, nak pergi pasar naik kereta, kan? Cuba kita pergi berjalan kaki, pergi pasar jalan, mari surau jalan kaki, pergi ziarah rumah anak kita pula jalan kaki. Kena 3 hari puasa, baru tahu tak nak berjalan lah. Sebab apa? Berat. Zaman dulu orang naik kuda, orang berjalan kaki, bekerja di bendang, menggunakan tenaga. Jadi memang bagi satu zaman ataupun bagi setengah orang zaman sekarang pun, puasa ni sesuatu yang berat. Alhamdulillah lah, saya ni jenis mengajar, tak kering tekak je lah mengajar kan. Kalau pergi ceramah pun tak sedia air lah untuk bulan Ramadan. Kalau ada pun kita tak bagi, nanti pun salah minum kan. Jadi mungkin kepada kita kurang berat, tapi satu zaman berat. Jadi Tuhan kata seperti mana diwajibkan kepada umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Ni saya nak bagi fokus sikit pada hari ini, pada malam ini, iaitu Tuhan kata mudah-mudahan kamu bertakwa. Untuk faham mudah-mudahan kamu bertakwa ni, kita kena faham bahawa dalam prinsip agama Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan syariat Islam ni yang berupa suruhan, larangan. Dia suruhan dan larangan tu dia berobjektifkan, dia mempunyai matlamat 2 benda. Satu, dia nak suruh, kalau dia suruhan itu ada tersembunyi nak sesuatu kebaikan yang dia nak capai. Kalau dia larang, maknanya ada benda buruk yang dia tidak bagi kita terjerumus ke dalam dia. Sebenarnya orang yang ikut ataupun syariat ni, orang yang patuh dengan syariat beruntung. Sebab kalau syariat suruh, maknanya benda tu bagus. Kalau syariat larang, maknanya benda tu bahaya, tak bagus. Jadi kalau orang tu patuh, beruntung aja. Benda baik dapat, benda buruk tak dapat, tak kena. Kan? Jadi syariat Islam ni bukanlah satu syariat yang jenis dia suruh aja. Lepas tu mengapa? Tuhan nak uji kau rajin ke tak rajin? Tuhan nak uji kau nak buat ke tak? Bukan. Dia ada benda yang bukan setakat ujian. Ujian tu satu hal, tapi dia ada benda yang dia nak capai. Contohnya dalam ibadat puasa ni, Tuhan kata mudah-mudahan kamu bertakwa, iaitu menahan makan, minum dan melakukan hubungan ni, dia akan membawa manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dia nak suruhlah kita puasa sebulan ni supaya kita tu menjadi orang yang bertakwa. Macam tu. Ya, dengan berpuasa tu dia akan membawa kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk memahami benda ni secara lebih detail, kita kena faham pertama apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Sebab kalau kita tak faham takwa tu apa dia, nanti tak jelas juga. Sebahagian orang dia menyangka takwa ni apa dia? Takwa ialah banyak semayang. Takwa ialah banyak berzikir. Takwa ialah banyak pergi Mekah, buat umrah ke buat haji ke. Bukan, takwa ni ialah lebih luas daripada tu, iaitu takwa berasal daripada perkataan waqiyah. Dia terbalik sikit. Waqiyah ni ialah wiqayah. Wiqayah ialah maknanya mencegah. Takwa ni ialah pencegahan. Mencegah daripada apa? Mencegah daripada kemurkaan Tuhan, mencegah dari perkara yang Tuhan tak suka. Orang yang bertakwa ialah orang yang buat benda yang Tuhan suka dan tak buat benda yang Tuhan marah.
benda yang Tuhan benci. Dengan puasa orang tu akan jadi macam tu. Dia akan suka buat benda yang Tuhan nak, dan dia akan tak suka nak buat benda yang Tuhan larang. Kadang-kadang kita pun confuse juga. Betul ke macam tu? Tengok ada je orang puasa bagai nak gerak, sembahyang tak? Kan? Ataupun ada je orang puasa tapi perangai teruk. Jadi kita pun confuse. Dia kata tak, puasa ni boleh membawa kepada takwa. Objektif dia macam tu, tapi ada orang ni dia tak menjadi sebab dia tak faham. Dia buat tu dengan tidak ada kesedaran, dan dia buat tu mungkin tidak sepenuh hati. Oleh itu, setelah kita faham takwa ni apa dia, takwa ialah buat apa yang Tuhan suka dan meninggalkan apa yang Tuhan larang. Puasa boleh membawa kepada takwa. Ada satu soalan lagi kita kena selesaikan untuk nak jelaskan benda ni. Apakah perkara tu? Iaitu persoalan bagaimanakah puasa ni boleh menjadikan seseorang itu bertakwa. Apa rahsia ni? Kat mana benda? Okey, jawapan dia mudah saja sebenarnya. Iaitu puasa ni dia boleh membuat seorang mukmin itu menjadi orang yang bertakwa. Kerana sifat puasa ni ada dua sifat yang menyebabkan orang yang berpuasa ni dia memerlukan muraqabatullah. Dia memerlukan satu perasaan Allah melihat kita. Sebenarnya itulah perasaan yang kontrol kita supaya jadi berpuasa. Kecuali kita berpuasa sangat biasa, dah sangat berpuasa, jadi kita pun tak makan biasa kita. Sebenarnya di sebalik itu ada satu faktor. Apa dia? Faktor muraqabatullah, iaitu Allah melihat kita. Kalau orang tu tak ada perasaan Allah melihat, dia boleh berbuka. Sebab sifat puasa ni ada dua sifat yang membuatkan dia mencabar. Maknanya dia luar biasalah daripada ibadat yang lain. Dari sudut yang keistimewaan puasa ni, pertama, puasa ni ibadat yang panjang. Daripada terbit matahari sampai terbenam matahari, kan? Daripada keluar fajar sampai terbenam. Tengok, masa dia panjang. Masa yang panjang ni kita buka, kita katalah segelas air je kat mana-mana pun, antara masa ni dah batal lah, kan? Jadi oleh itu dia memerlukan komitmen yang tinggi. Contohnya kalau kita ni nak menipu, takkan tak ada peluang nak minum segelas air kat rumah, kan? Sebab masa panjang. Isteri kita sibuk masak, kita habis dah air segelas, kan? Tak ada masalah apa, tak ada orang tahu. Yang kedua, sifat puasa ni dia melibatkan kehidupan peribadi yang sangat tersembunyi. Kita duduk dalam rumah kita, memang orang tak boleh nak persoal. Sebab tu tak payahlah kita nak pergi cek rumah orang, awak puasa ke tak, memang tak boleh. Sebab puasa ni tak, dia kena dia dengan Tuhan ni. Kecuali kalau orang tu belagak sangat makan stay sembah kan, makan depan orang, atau patutlah kita tangkap. Dia tunjuk macam kedebel lah pula kan, something, nak tunjuk mencabar. Tapi kalau dia nak tipu, memang anytime dia boleh tipu. Begitu juga dia melibatkan hubungan yang kedua tadi saya kata, dia melibatkan kehidupan yang sangat peribadi. Dia dalam rumah, lepas tu dalam bilik dia dengan isteri dia. Boleh tak dia nak buat benda yang membatalkan puasa? Boleh. Tapi sebab apa tak buat? Allah Maha melihat. Itu saja, adanya tu saja. Lain tak ada dah, kan? Itu je yang tinggal, pegangan kita yang tinggal pada masa tu hanyalah Allah saja. Bayangkan riyadhah ini ataupun exercise ini ataupun latihan ini kita buat 30 hari, kita buat merasakan Allah melihat kita. Buat lagi. Jadi itulah yang dalam masa 30 hari bila kita buat macam tu, Tuhan kata mudah-mudahan kamu akan bertakwa.
Apa maksudnya? Mudah-mudahan sifat muraqabatullah tadi tu dia akan membesar dan melebar sehingga dia berlaku dalam kehidupan yang lain di luar puasa. Apa dia? Iaitu masa kita berhubung dengan orang contohnya. Berhubung dengan orang apa dia? Orang tu macam-macam. Ada orang berupa anak bini kita. Kewajipan mendidik, kewajipan memberi nafkah, menghormati, kan? Kita dengan mak kita ada pula lain pula. Ya, kita menghormati, mendoakan, bercakap baik, jaga hati, beri nafkah kalau dia memerlukan. Kita dengan jiran kita, kita dengan tempat kerja, kita dengan majikan, kita dengan rakyat jelata. Semua orang ada komitmen takwa dengan bentuk yang lebih luas tadi. Tapi sayangnya orang Islam kadang-kadang lah ada setengah tu dia dalam puasa dia bertakwa habis-habisan. Tapi di tempat kerja misalnya kata tak bertakwa. Orang bagi amanah lesak, kan? Bagi ni orang larang, Tuhan larang makan rasuah. Tapi puasa. Maknanya puasa tu tidak cukup lagi. Dia kena menghayati dengan muraqabatullah tadi. Muraqabatullah ni sangat penting. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan akan nampak ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dalam hati kamu semua. Benda-benda yang macam tu diberitahu secara bertubi-tubi. Kerana sifat ini akan menjadi pengawal kepada seorang Muslim. Jadi dia pergi duduk mana pun, tapi iyalah mak kita sebagai manusia ada masa iman tinggi, ada masa iman rendah. Biasalah macam tu. Tapi nak katanya basic dia ialah kita mesti menyuburkan muraqabatullah, perasaan Allah melihat kita. Kerana sifat inilah yang akan menjaga kita dari melakukan perkara-perkara yang buruk, dan sifat inilah yang akan menggalakkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dan nak kenal takwa tadi, nak kenal benda baik, benda buruk ni, dia tak boleh kenal dengan cara duduk saja macam tu. Dia kena kenal dengan ilmu pula. Jadi mencari ilmu tu menjadi satu kewajipan lah. Walaupun untuk mencapai ketakwaan, alat dia apa dia? Ilmu juga akhirnya, kan? Sebabnya benda yang baik ni dia tak boleh hukum dengan tak ada basic itu. Bagus benda ni, mungkin kita anggap baik, tetapi sebenarnya kalau dibelajar lah rupanya tak baik. Macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu basic ilmu tu. Jadi sebab itulah akhirnya kembali kepada penyuburan ilmu, peningkatan takwa, dan yang saya fokuskan tadi itu ialah muraqabatullah, salah satu sifat yang penting yang membuatkan puasa tu boleh membawa seorang mukmin itu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertambah ketakwaan dengan kedatangan bulan Ramadan. Kita berdoa, kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mempermudahkan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang kita harapkanlah. Jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sedikit tazkirah ringkas, mudah-mudahan dapat beri peringatan kepada diri saya terutamanya lah, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah. Assalamualaikum. Apa khabar, sehat? Baru sampai je dalam